Jutaan umat Islam berhimpun di Mekah dan Madinah ketika Ramadan. Di Baitul Maqdis pula, warga Palestin berpusu-pusu ke Masjidil Aqsa. Kami menyaksikan pelbagai ragam dan budaya yang berbeza. Di sebalik perbezaan itu, kami bersatu dalam ibadah di bulan yang mulia. It was conquered from the northern eastern part of the world. 8 jam sebelum berbuka di hari terakhir Ramadan, It's called Al-Rashidiyya. Al-Rashidin. kami masih berada di Baitul Maqdis. Cuaca terik menghangatkan kota suci ini. Kehangatan itu makin terasa dengan kehadiran tentera Israel di setiap lokasi tumpuan. Kehadiran mereka merisaukan saya di saat penduduk Palestin membuat persiapan akhir menyambut Syawal. Kalau nak tengok tengok aku ni sedang membuat persiapan untuk hari raya. Beli kacang-kacang ni taruh besar-besaran. Kekacang antara makanan tradisi masyarakat Palestin ketika Ramadan dan pada hari perayaan. Seperti di kedai menjual kacang, kedai manisan turut menjadi tumpuan. Di sudut lain, kota lama Baitul Maqdis, golongan mudanya sibuk mengemaskan diri untuk meraihkan Syawal. Dari Baitul Maqdis, saya dibawa ke Ramallah. Ia terletak 10 km di luar pusat bandar. Muhammad yakni Muhammad ya Rasulullah. Daging ni memang tak boleh pisahkan dengan kehidupan mereka. Makanan yang wajib bagi mereka. Sebab itulah mereka ni ikan memang susah nak dapat. Daging kambing hidangan paling istimewa bulan Ramadan. Permintaan daging kambing meningkat menjelang Syawal disebabkan kebanyakan hidangan utama masyarakat Palestin berasaskan daging. Abu Malik, 27 tahun, seorang dari 3 pekerja di kedai ini, melakukan rutin hariannya melapah kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makanan terbaik penduduk dunia dan penghuni syurga adalah daging." Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Darda radhiyallahu anhu.
Seperti umat Islam di negara lain, warga Palestin juga teruja menyambut kehadiran Syawal. Tekanan daripada rejim Israel tidak menghalang mereka meraihkan Syawal yang bakal menjelma. Menurut penterjemah saya, Jamal Salfiti, hidangan istimewa tidak lengkap tanpa roti. لا على المطرح بناكل بس باكل وقت يعني نص ساعة حلو وكبح Roti makanan ruji masyarakat Arab. Malah ia sebahagian daripada menu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ia diusahakan secara komersial. Dulu memang biasanya orang Arab ni dia akan buat secara sendiri di rumah, tapi sekarang ni kebanyakan roti-roti ni dia buat di kedai dan mereka tak perlu buat lagi. Hanya terus pergi di kedai je. Dianya segar dan juga anda dapat lihat macam ni secara langsung bagaimana dia siapkan roti ni. Saya rasa bertuah berada di bumi bergolak ini kerana disambut saudara seagama dengan penuh hormat. Sikap pemurah masyarakat ini menyentuh perasaan saya. Seronok je kan. Bila kita datang nak ambil gambar dia masak roti ni dan dia tengok kita datang, orang musafir, dia bagi kita roti ni. Jadi kita nak tolak pun kita rasa bersalah. Kita terima je lah kan. Sebab dia orang memang suka buat sedekah dalam Ramadan kan. Kunjungan singkat saya ke bandar ini amat bermakna. Dengan jumlah penduduk hampir 30,000 orang, Ramallah tersenarai antara bandar terawal berlakunya intifada atau kebangkitan menentang rejim Israel yang mendapat perhatian dunia. Setelah melepasi beberapa pos kawalan tentera, akhirnya kami selamat tiba di Baitul Maqdis. Menjelang waktu berbuka, kami sudah berada di hotel tempat kami menginap. Ibrahim, pemilik hotel ini bermurah hati menjamu kami berbuka puasa di hari terakhir bulan Ramadan. Sepanjang berada di Palestin, Ibrahim telah menyampaikan hasratnya untuk berbuka bersama kami. Hasrat itu tercapai di Ramadan yang terakhir. Hidangan istimewa hari ini, nasi maglubah atau nasi terbalik. Azan Maghrib menandakan berakhirnya Ramadan. Esok, warga Palestin menyambut Syawal seiring dengan Arab Saudi. 2 hari lalu, saya bertemu bekas mufti Palestin untuk mengetahui penentuan 1 Syawal di wilayah ini. نعم الأصل هو الرؤية يعني مشاهدة الهلال من الجهة الغرب في أول يوم. إن لم نستطع نحن أن نراه نحن نتبع أي دولة تعلن عنه. إذا أعلنت عنه مصر أو السعودية أو أي دولة نحن نتبعها. ثم إن الجزيرة العربية في جغرافيتها
يرى الهلال بشكل أوضح، بينما بلادنا بلاد جبلية وفيها غيوم قد لا نستطيع أن نرى الهلال. فنحن إن لم نستطع نتبع السعودية أو نتبع مصر أو أي دولة. Selepas Maghrib, warga Palestin membanjiri laluan utama di kawasan penempatan Islam sekitar Baitul Maqdis. Ja'far Street atau Jalan Ja'far berdekatan hotel kami meriah dengan kerlipan lampu neon serta gerai-gerai peniaga tempatan. Suasananya ibarat sebuah pesta di malam Syawal. Suasana malam hari raya di Baitul Maqdis saya rasa sama dengan apa yang berlaku di negara kita. Persiapan akhir sedang dilakukan oleh masyarakat Baitul Maqdis untuk menyambut Aidilfitri yang akan berlangsung besok hari. Jalan penuh sekarang ni. Ketika ini, saya seolah-olah tidak percaya. Saya berada di wilayah Palestin yang digambarkan sering bergolak. أهالينا الكرام في مدينة القدس الصامدة باسم اتحاد الطلبة المقدسيين نهنئكم Ada peniaga yang mengambil keberkatan malam pertama Syawal untuk merasmikan perniagaan baru mereka. Perarakan bersama karakter siri kartun dari barat ini adalah sempena pembukaan kedai baru seorang peniaga Palestin di Jalan Ja'far. Perarakan ini menarik perhatian kanak-kanak, secara tidak langsung menghiburkan mereka di malam raya. Berhibur di hari raya adalah harus, tetapi jangan melampaui batas hukum syarak yang ditetapkan oleh Islam. Dalam satu peristiwa, Saidina Abu Bakar pernah menziarahi rumah anaknya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang juga isteri Rasulullah. Di rumah Aisyah, kelihatan seorang wanita sedang menyanyi menghiburkan Aisyah. Abu Bakar menegur perbuatan Aisyah. Perkara itu sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, "Biarkan sahaja nyanyian diperdengarkan, kerana hari ini adalah hari raya." Jika di tanah Nusantara atau alam Melayu, deretan lampu pelita menerangi halaman rumah. Sebaliknya di sini, cahaya lampu neon pelbagai warna menghiasi rumah-rumah warga Palestin. Bahkan pada malam hari raya, para peniaga masih menjualnya. Kegembiraan pada malam ini sedikit sebanyak mengurangkan tekanan masyarakat Palestin yang telah berada lebih 60 tahun di bawah jajahan rejim Israel. Golongan muda Palestin pula di satu bahagian lain berhibur dengan asap pelbagai perasa.
Shisha bukanlah asing bagi masyarakat Arab. Budaya ini diwarisi sejak zaman berzaman. Namun hari ini, terdapat beberapa buah negara Arab yang melarang shisha dihisap di tempat awam. Antaranya Syria, jiran Palestin sendiri. Larangan itu berkaitan dengan faktor kesihatan kerana asap shisha mempunyai kesan seperti asap rokok. Setelah melihat suasana di bandar, saya seterusnya menuju ke Masjidil Aqsa di dalam kota lama Baitul Maqdis. Di celah-celah laluan sempit ke Masjidil Aqsa, saya melihat pertembungan dua golongan masyarakat Palestin. Satu golongan baru pulang dari Masjidil Aqsa, sekumpulan lagi sibuk membeli belah, membuat persiapan akhir menyambut Syawal. Suasana berubah apabila berada di pekarangan Masjidil Aqsa. Di dalam masjid, sekumpulan jemaah tekun beribadah, membaca Al-Quran, menunaikan solat sunat ataupun berzikir. Sementara di halaman masjid, demonstrasi membantah penindasan rejim Yahudi semakin lantang. Sambutan jemaah menambah kehangatan perhimpunan ini. Namun, kami terpaksa meninggalkan Masjidil Aqsa untuk berehat kerana esok kami perlu datang awal menunaikan solat Aidilfitri. Keesokan harinya, seawal jam 4 pagi, warga Palestin berpusu-pusu memasuki halaman Masjidil Aqsa. Takbir raya sayup kedengaran ketika saya menyusur laluan sempit menghala ke masjid. Alhamdulillah sekarang ni dah pukul 4.50 pagi. Sebentar lagi azan subuh akan kumandang. Kita lihat sekarang ni masyarakat Palestin berpusu-pusu untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Kerana hari ini adalah hari kemenangan. Kita akan solat Aidilfitri. Saya sangat teruja hari ini. Biasanya pada waktu-waktu lain, beberapa soalan diajukan oleh tentera Israel kepada jemaah sebelum masuk ke pekarangan Masjidil Aqsa. Tetapi pagi ini, tiada sekatan dikenakan pada jemaah. Oleh kerana tiada sekatan, ramai jemaah berpeluang masuk ke masjid. Kepadatan jemaah menyebabkan saya terpaksa solat di bahagian luar. Namun, saya bersyukur dapat menunaikan fardu subuh bersama masyarakat Palestin pada pagi Syawal di Masjidil Aqsa, masjid ketiga paling mulia dalam Islam. Selain warga Palestin, kelihatan jemaah dari benua Afrika. Bilangan mereka agak ramai. Difahamkan warga Afrika ini bekerja di Palestin. Ada di antaranya diupah oleh majikan Yahudi sebagai buruh binaan.
Mungkin sempena 1 Syawal, pekerja warga Afrika ini memohon cuti daripada majikan masing-masing untuk menunaikan solat sunat Aidilfitri. Takbir raya bergema memecah keheningan pagi. Allah Maha Besar. Takbir kedengaran membesarkan keagungan Allah yang Maha Esa. Inilah kemuncak matlamat kami berhari raya di Baitul Maqdis, satu daripada 3 tanah suci umat Islam. Sambil membesarkan keagungan Allah, jemaah dijamu dengan baklava, manisan tradisi di pagi Syawal, sambil takbir bersaut-sautan memecah kesunyian pagi. Laungan takbir di sini berbeza iramanya berbanding takbir di tanah air. Namun, ia tetap menimbulkan rasa kerdil terhadap nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi dapat menyempurnakan Ramadan pada tahun ini. Inilah Syawal paling istimewa bagi kami. Berganding bahu membesarkan ilahi tanpa mengira latar belakang budaya, bahasa dan warna kulit. Setelah sebulan berjuang melawan nafsu, melaksanakan jihad yang paling besar. Setelah iman diuji, kesabaran bertahan selama sebulan. Inilah hari yang dinantikan seluruh umat Islam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, nescaya akan diampuninya segala dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Habban dan Baihaqi. Hari Raya, hari kemenangan. Setiap hati yang tenang melalui dugaan sepanjang Ramadan sewajarnya bergembira. Atas dasar itu, Islam mengharamkan penganutnya berpuasa pada 1 Syawal. Hari kemenangan ini wajib diraikan. Bagi warga Palestin, tekanan rejim Israel bukan penghalang meraikan Aidilfitri.
10 kilometer dari Masjidil Aqsa, suasana lengang di sekitar kawasan kediaman penterjemah kami, Jamal Salfiti. Isteri Jamal, Aisyah 42 tahun, bersama ibunya Asma menyediakan menu istimewa di pagi Syawal ini. Jamal telah memaklumkan kepada mereka kru jejak Rasul akan menjadi tetamu pertama rumah ini selepas solat sunat Aidilfitri. Memuliakan tetamu dituntut di dalam Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menghormati tetamunya. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Warga Palestin sememangnya mengambil berat tentang hubungan silaturahim. Keutuhan persaudaraan sesama mereka menyukarkan rejim Yahudi melenyapkan bangsa Palestin walau tekanan demi tekanan dilakukan. Sementara itu, di Masjidil Aqsa, solat Aidilfitri akan bermula. Tepat jam 8 pagi, imam memulakan solat. Solat sunat Aidilfitri adalah sunat muakkad. Ia sangat dituntut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat ini selepas perintah berpuasa diturunkan pada tahun 2 Hijrah hinggalah baginda wafat. Rakaat pertama mengandungi 7 kali takbir, diikuti dengan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Rukun yang sama dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Ketika solat Jumaat, khutbah akan dibaca sebelum sembahyang. Tetapi berbeza dengan solat sunat Aidilfitri, khutbah dibaca selepas sembahyang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan,
adalah Nabi SAW keluar pada hari raya fitrah dan hari raya kurban menuju ke tempat solat. Perkara pertama yang dilakukan oleh baginda ialah menunaikan solat. Kemudian, baginda akan berdiri menghadap orang ramai yang masih berada dalam saf-saf mereka. Lalu, dia memberi peringatan dan arahan kepada mereka. Walaupun kurang memahami apakah isi sebenar khutbah yang disampaikan oleh khatib, saya dapat merasakan khatib menyeru agar kepentingan silaturahim dan persaudaraan di dalam Islam dijaga sebaik-baiknya. Mesej itu bertepatan dengan semangat Aidilfitri di seluruh dunia apabila umat Islam bermaaf-maafan di pagi raya. Selesai khutbah raya, jemaah saling bermaafan antara satu sama lain. Pertemuan sebegini akan mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama umat Islam. Bagi saya, ini adalah satu pengalaman baru yang tak mungkin saya lupakan. Terharu rasanya apabila dapat berhari raya dengan teman-teman daripada seluruh dunia sebenarnya. Masing-masing berkumpul dari Afrika, daripada Palestin sendiri. Alhamdulillah. Allah. Saya dapat merasakan keindahan Islam, persaudaraan di kalangan umat Islam seluruh dunia. Inilah Masjid Al-Aqsa, inilah Ramadan ataupun Ramadan dan juga Idul Fitri di Masjid Al-Aqsa. Alhamdulillah. Kuala Lumpur. Welcome to Kuala Lumpur. كل عام وانتم بخير. ان شاء الله. Di luar Masjidil Aqsa, bilangan jemaah semakin berkurangan. Tetapi pemuda ini meneruskan sedekahnya berupa minuman kordial serta gula-gula. Bersedekah dapat menyuburkan harta serta mengikis sikap tamak dalam diri. Dari Amru bin Auf radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya sedekah seseorang Islam itu memanjangkan umur dan mencegahnya daripada mati dalam keadaan teruk. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pula menghapuskan dengan sedekah itu sikap sombong, takbur dan membanggakan diri dari pemberiannya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Seperti yang dirancang, kami menuju ke rumah Jamal di Ramallah. Tidak banyak kenderaan pada pagi Syawal ini. Namun, pos tentera Yahudi sepanjang laluan melambatkan kami. Sebenarnya daripada Jerusalem tadi nak pergi ke kampung ni tak jauh sangat, lebih kurang dalam 10 km saja. Tapi sebab kat sini dia banyak checkpoint, di masyarakat ataupun orang-orang Palestin terpaksa berhadapan dengan pelbagai kerenah pihak Israel. 2-3 checkpoint tu dah biasa bagi mereka. Dan kadang-kadang checkpoint ni yang menyebabkan lambat, walaupun sebenarnya dekat je jarak dia. Di dapur, Aisyah isteri Jamal dan ibunya mula menghidangkan masakan mereka.
Daging kambing diletakkan ke atas kuskus, iaitu gandum yang dimasak dengan campuran rempah ratus. Di ruang tamu, kami menanti ketibaan bapa dan sepupu Jamal yang menaiki kenderaan lain. Saya terharu dengan layanan keluarga Jamal. Mereka mendahulukan tetamu menikmati juadah istimewa mereka. Lazimnya di pagi hari raya pertama, mereka akan bersama ahli keluarga terdekat sahaja. Terasa janggal dengan hidangan di pagi raya ini. Tiada ketupat atau lemang seperti di tanah air. Perasaan rindu pada ahli keluarga mula terasa. Namun, kemesraan bapa dan sepupu Jamal melayan saya serta kru jejak Rasul mengubat perasaan rindu kami. Before it was like 16 years age. 65. But there is many young people, 20 years, 25, he like to pray. It's difficult. Di Baitul Maqdis pula, suasana pagi Syawal agak sepi berbanding pada waktu malamnya. Kawasan perkuburan Islam bersebelahan tembok Masjidil Aqsa diziarahi ahli keluarga dari luar Baitul Maqdis. Menziarahi kubur beramai-ramai pada pagi hari raya bukan budaya masyarakat Palestin. Mereka sentiasa hadir ke perkuburan ini pada bila-bila masa. Namun, sekatan tentera Yahudi terhadap penghuni di luar Baitul Maqdis menyebabkan ahli keluarga dari bandar lain hanya berpeluang menziarahi perkuburan ini ketika hari raya. Abu Samir Rizqallah, 78 tahun, bapa saudara Jamal Salfiti. Dia menetap di Kampung Farqah, antara perkampungan terkenal di tebing barat. Perkampungan Farqah dihuni lebih 1,500 orang. 60% daripadanya adalah golongan wanita. Kebanyakan golongan lelaki di kampung ini terbunuh dalam beberapa siri serangan tentera Israel ketika Intifada kedua pada tahun 2000. Isteri Abu Samir sedang memasak makanan kegemaran anaknya, iaitu sepupu Jamal Salfiti yang kini berada di rumah Jamal. Setiap tahun, pada pagi Syawal, sepupu Jamal akan berhari raya di rumah Jamal terlebih dahulu. Pada sebelah petang pula, Jamal akan hadir ke rumah sepupunya di Farqah. Ini antara bahan asas untuk menyediakan masakan yang dikenali sebagai masakah. Penggunaan minyak zaitun menjadi kemestian dalam hidangan penduduk Palestin. Pelbagai khasiat terkandung dalam minyak zaitun, baik untuk kesihatan. Antaranya, mampu membersih dan merawat perut dari penyakit gastrik serta mencegah masalah penyakit buah pinggang. Buah zaitun disebut sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran. Roti yang telah disapu minyak zaitun ditabur rempah ratus dan kacang sebelum dibakar. Abu Samir tidak menziarahi bapa Jamal di Ramallah pada hari raya disebabkan sekatan yang dilakukan oleh tentera Yahudi. Pos-pos tentera di pertengahan jalan menyukarkan golongan tua.
kaum wanita dan kanak-kanak jika terkandas. Banyak urusan harian mereka tergendala, sementara bagi golongan berusia, ia amat memenatkan. Jamal tiba di rumah sepupunya ketika hampir waktu maghrib, sedangkan dia bertolak selepas zuhur. Malah jarak antara rumah mereka kurang dari 50 kilometer. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, hanya golongan lelaki dewasa sahaja mewakili orang tua masing-masing menziarahi ahli keluarga yang lain pada hari raya. Itulah yang dilakukan oleh Jamal dan sepupunya. Demikianlah kesan sekatan tentera Yahudi di perjalanan. Makanan yang dimasak awal juga hampir sejuk. Inilah realiti kehidupan masyarakat Palestin. Rejim Zionis tidak sekadar merampas tanah air penduduk Palestin, malah mereka turut berusaha menjauhkan hubungan silaturahim umat Islam di sini. Hanya Jamal dan anak lelakinya yang datang. Isteri serta ibu bapanya tidak larat untuk berdepan dengan sekatan dan karenah tentera Zionis. Namun, Abu Samir sebagai ketua keluarga tidak berasa kecil hati. Mereka sendiri berdepan kesukaran yang sama. Walau menempuh kesukaran, umat Islam Palestin tetap mengukuhkan silaturahim antara mereka pada hari raya. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد شكور والرب تواب شكور رمضان welcome holy month Ramadan welcome